Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idna min syururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Selamat pagi. Sabahun nur, sabahul khair. Salam pertemuan dalam Hayati Quran siri yang ke-433 bersama dengan saya Umar Aziz. Moga-moga pertemuan ini ada pengajaran yang kita perolehi, ada ibrah yang kita dapat, dan moga-moga Hayati Quran ini menjadikan kita lebih dekat dengan Al-Quran dan lebih mudah untuk mengamal dan juga memahami akan Al-Quran. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang saya nampak di ruang komen. Zakia Muhammad Nin, Nur Hayati Yahya, Ninda Anis, Jamila Ihsan, Maryamah Zakaria, Nurazia Mukhtar, Safia Sapian, Yusuf bin Nurdin, Rafidah Mukhtar, Encik Zul, serta Tumirah Damiri, Rafidah Mukhtar, Rin Khairil, Bunga Lawang, Laila Umar, Aminah Hitam, Zaliha Kamaruddin, Zimah Don, Nur Baiduri, Dipah Miko, Zahini Wahid, Jamaliyah Ja'far, Asna Darus, Rosnah Ismail, Faridah Manaf, Jamilah Ihsan, Tuan Nurahim Sharif, kemudian Rus Jamaluddin, Hajarah Zai, Rafi'ah Muhammad Salih, Mahziah Osman, Nur Wafim Nur, Hardi Sohaimi, dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam pada siri yang ke-433 ini. Kita telah tiba pada muka surat 153 daripada surah yang ke-7 Al-A'raf, bermula daripada ayat yang ke-28. Bermula daripada ayat yang ke-28. Lalu mohon sahabat-sahabat bantu catatkan di ruang komen siri Hayati Quran siri 433 muka surat 153 surah Al-A'raf, surah yang ke-7, bermula ayat yang ke-28. Apa kata? Kita mulakan pertemuan kita dengan kita melakukan perkara yang paling penting. Perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'ai ila al-huda wa dalalati ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Lalu firman Allah pada ayat yang ke-28, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha. Qul inna Allah la ya'muru bil fahsya' ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Lalu apakah ringkasan ayat yang ke-28 ini? Dalam tafsir Al-Wasit disebut, ketika mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah menceritakan seruan yang kedua, bahawa manusia janganlah pada waktu itu terpedaya dengan ajakan dan juga bisikan syaitan, sebagaimana syaitan telah berjaya memperdaya Adam dan Hawa lalu mengeluarkan mereka daripada syurga.
Maka Al-Quran menerangkan kepada kita sebahagian daripada keburukan, sebahagian daripada maksiat, sebahagian daripada perbuatan yang mana manusia terpedaya melakukan akibat daripada bisikan syaitan. Lalu ini contoh-contoh bagaimana manusia itu berjaya diperdayakan oleh syaitan, lalu menjadikan mereka pada waktu itu melakukan perkara yang Allah murka seperti syirik dan juga beberapa perkara yang lain. Lalu ringkasan ayat yang ke-28 ini sahabat-sahabat boleh catat. Apakah dia? Selepas daripada Al-Quran memberi amaran supaya manusia tidak terpedaya dengan hasutan dan bisikan syaitan, seperti mana yang ada pada ayat sebelumnya, ayat 27, dan bagaimana syaitan telah berjaya memperdaya moyang kita Adam dan Hawa, lalu mengeluarkan mereka daripada syurga. Maka ayat yang ke-28 ini adalah contoh di mana Al-Quran menerangkan sebahagian daripada keburukan, maksiat yang pada waktu itu dilakukan oleh orang-orang yang terpedaya dengan bisikan dan hasutan syaitan. Dan kita akan nampak bagaimana dahsyatnya pada waktu itu mereka terpedaya. Moga Allah pelihara saya dan juga setiap daripada kita. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza fa'alu fahishah. Dan firman Allah wa dan idza terjemahannya adalah apabila, fa'alu terjemahannya adalah mereka melakukan. Wa idza fa'alu dan apabila mereka melakukan fahishah perbuatan keji. Fahishah terjemahannya adalah perbuatan keji. Apakah fahishah? Dalam tafsir Al-Wasit maka disebutkan di sini al-fahishah perbuatan keji. Daripada sudut penggunaan perkataan fahishah dalam bahasa Arab adalah kullu fi'lin qabih, setiap perbuatan buruk. Setiap perbuatan buruk yang pada waktu itu bertentangan dengan ajaran syariat. Lalu apakah fahishah perbuatan keji? Maksudnya adalah setiap perbuatan buruk yang bertentangan dengan ajaran syariah. Seperti apa? Menyekutukan Allah. Seperti apa? Jom kita lihat kenapa ayat ini turun. Maka kata Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, ayat yang ke-28 ini turun menceritakan tentang keadaan manusia bangsa Arab ketika mana mereka melakukan tawaf pada Baitullah sebelum kedatangan Islam. Sebelum kedatangan Islam, maka pada waktu itu orang Arab dan juga orang-orang jahiliyah mereka tawaf mengelilingi Kaabah dalam keadaan tidak berpakaian, dalam keadaan telanjang, kecuali orang Quraisy. Orang Quraisy mereka pada waktu itu berpakaian. Ma'ada Quraisy, kata Imam Ibn Kathir. Akan tetapi pada waktu itu selain daripada Quraisy, manusia pada waktu itu mereka tawaf di Baitullah, di rumah Allah dalam keadaan berbogil. Kenapa mereka tawaf dalam keadaan berbogil? Kerana pada waktu itu syaitan perdayakan mereka, syaitan bisikkan kepada mereka. Pada waktu itu syaitan berkata, pakaian ini adalah daripada pakaian yang mana sumbernya adalah haram, ataupun sumbernya pada waktu itu tak pasti halal. Takkanlah kamu nak gunakan pakaian ini yang mana pada waktu itu sumbernya haram ataupun sumbernya tak pasti halal, lalu kamu gunakan untuk tawaf mengelilingi Baitullah dalam keadaan begitu. Maka jangan buka pakaian. Dan manusia terpedaya. Manusia pada waktu itu terpedaya. Maka mulalah manusia pada waktu itu mereka tawaf dalam keadaan bogil, dalam keadaan tidak ada pakaian. Bahkan kata Imam Ibn Kathir, wanita-wanita pun sama, dan mereka hanya letakkan cawat kecil untuk menutup kemaluan dan tawaf dalam keadaan berbogil.
Lalu di sini kita nampak bagaimana ayat ini dibawa selepas daripada peringatan supaya manusia tak terpedaya dengan hasutan dan bisikan syaitan, seperti mana iblis dan syaitan berjaya memperdaya Nabi Adam dan Hawa. Lalu Al-Quran sebut wa idza fa'alu fahishah sebagai contoh apabila mereka melakukan perbuatan keji. Antaranya pada waktu itu adalah tawaf dalam keadaan tidak berpakaian. Kenapa mereka tawaf dalam keadaan tak berpakaian? Syaitan bisik, pakaian ini daripada sumber mana? Haram? Takkanlah kamu nak tawaf mengelilingi Baitullah dalam keadaan memakai pakaian yang haram. Ataupun kamu tak tahu sumber di mana, halal ataupun haram. Maka buka pakaian. Tawaf dalam keadaan tak ada pakaian. Sebab pakaian ni tak bagus. Tengok bagaimana cara syaitan menyesatkan manusia. Dengan mengatakan itu perkara baik, hakikatnya tercela. Keji bahkan, fahishah bahkan. Pada waktu itu membisikkan kepada manusia dan manusia menyangka itu pahala. Padahal ianya adalah mendatangkan dosa. Lalu ini baru satu contoh. Begitu juga ketika mana syaitan membisikkan kepada manusia untuk menyembah berhala, untuk mensyirikkan Allah. Maka pada waktu itu kita tahu kenapa orang-orang Arab menyembah berhala. Antara sebabnya pada waktu itu mereka nak menjadikan berhala sebagai perantaraan untuk mereka sampai pada Allah. Firman Allah pada juz yang ke-23, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kalaulah kita nampak pada juz yang ke-23, kita buka sebentar bagaimana masyarakat Arab mereka beri alasan kenapa pada waktu itu mereka sembah berhala. Pada surah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, surah Zumar. Surah Zumar, muka surat 458. Muka surat 458. Pertengahan ayat yang ketiga. Pertengahan ayat yang ketiga. Lalu, pertengahan ayat yang ketiga kita nampak. Ala lillahid dinul khalis. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya. Dan orang-orang yang menjadikan selain daripada Allah sebagai awliya, sebagai sembahan, sebagai tempat untuk berlindung. Apa yang mereka kata bila ditanya kenapa mereka sembah selain daripada Allah? Ma na'buduhum, tidaklah kami menyembah selain daripada Allah, illa, kecuali hanya tujuannya adalah liyuqarribuna, supaya berhala-berhala ini mendekatkan kami ilallah, kepada Allah, zulfa, dengan lebih dekat. Lalu daripada sini Al-Quran mula menerangkan kepada kita cara syaitan untuk menyesatkan manusia. Lalu dengan pada waktu itu bisikan pakaian itu adalah pakaian yang haram, lalu syaitan berjaya menjadikan masyarakat Arab pada waktu itu selain Quraisy tawaf mengelilingi Baitullah dalam keadaan berbogel. Ketika mana manusia pada waktu itu nak disuruh sembah Allah dan pada waktu itu manusia tak nampak Allah, maka syaitan bisik supaya mereka jadikan berhala sebagai perantaraan untuk sembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ini baru beberapa contoh bagaimana syaitan berjaya perdaya manusia. Iblis berjaya pada waktu itu memperdaya manusia. Padahal berbogel, Al-Quran sebut fahishah, perbuatan yang keji. Menyekutukan Allah, Al-Quran sebut sebagai fahishah. Maka apakah pengajaran yang kita boleh dapat daripada perkataan wa idza fa'alu fahishah? Pengajarannya adalah ayat ini dibawa selepas daripada ayat yang ke-27 nak menunjukkan kepada kita bagaimana iblis dan syaitan pada waktu itu mereka membisikkan kepada manusia sesuatu perbuatan perkataan yang keji dan manusia sangka itu adalah baik. Sebab itu mereka buat. Maka syaitan bisikkan sesuatu perkataan ataupun perbuatan sebagai fahishah keji, tetapi manusia sangka itu baik. Orang yang tawaf pada waktu itu dikeliling Kaabah, keliling rumah Allah dalam keadaan bogel, mereka sanggup buat begitu
kerana mereka anggap itu betul dan pahala. Orang yang menyekutukan Allah dengan berhala, mereka sembah berhala kerana mereka anggap itu betul dan pahala. Dan banyak lagi pada zaman kita nampak bagaimana sesuatu perbuatan itu yang sebenarnya adalah dosa dan maksiat, ada manusia buat kerana dia sangka itu adalah pahala, itu adalah ganjaran. Apa pengajaran dia? Banyak perkara yang Al-Quran sebut fahisyah, keji, buruk, tetapi manusia buat kerana mereka anggap itu adalah pahala, adalah baik, adalah ganjaran, kerana mereka ditipu dan diperdaya oleh syaitan. Moga Allah pelihara kita. Moga Allah lindung kita. Moga Allah sentiasa bimbing kita. Moga Allah tegur kita. Kemudian Al-Quran menerangkan kepada kita tentang alasan yang pada waktu itu selalu diberikan oleh orang-orang yang terpedaya dengan syaitan. Orang-orang yang terpedaya dengan syaitan, dia punya jawapan dia adalah kebanyakannya adalah sama. Lalu apakah alasan mereka pada waktu itu? Allah Subhanahu wa taala menerangkan, qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha. Ini alasan mereka. Alasan mereka pada waktu itu bila diajak tinggalkanlah syirik. Jawapan mereka ini, ajakan ketika mana diajak mereka meninggalkan tawaf dalam keadaan berbogel di Baitullah seperti riwayat Ibnu Kathir. Ini jawapan mereka. Apa jawapan mereka? Qalu, mereka menjawab, kami tak akan tinggalkan perbuatan ini wahai Muhammad. Kenapa? Wajadna, kami telah mendapati, alaiha, atasnya. Apakah maksudnya itu dalam kurungan? Atas melakukan perbuatan yang kamu dakwa keji ini. Atasnya, nya itu maksudnya apa dalam kurungan? Atas melakukan perbuatan yang kamu dakwa adalah keji. Kenapa kami tak boleh tinggalkan? Kami dapati atas perbuatan keji ini, aba'ana, nenek moyang kami lakukan. Maka itu je alasan mereka. Lalu bila pada waktu itu baginda Rasulullah ajak tinggalkan syirik, mereka kata, macam mana kami nak tinggalkan? Nenek moyang kami yang buat, lalu kami ikut. Bila diajak meninggalkan pada waktu itu maksiat, maka jawapannya, wajadna 'alaiha aba'ana, kami dapati nenek moyang kami buat. Dan dia punya cara berfikir, syaitan dah tanamkan adalah, apa jua yang nenek moyang kami buat, itulah yang betul dan itulah yang Allah suruh. Lalu syaitan dah tanamkan, syaitan pada waktu itu dah sebatikan, apa yang nenek moyang kami buat, yang kami nampak nenek moyang kami buat, maka itulah yang betul dan itulah yang Allah suruh. Sebab itu ayat seterusnya menerangkan, wallahu, dan Allah, amarana, yang telah perintahkan kami, biha, untuk mengerjakannya, untuk melakukannya. Apa kita boleh belajar daripada bahagian ayat ini? Pengajaran yang kedua yang kita boleh belajar adalah bagaimana syaitan menanamkan alasan dalam otak manusia seperti itu. Apakah alasan dia? Kami dapati nenek moyang kami buat begini, lalu pasti betul dan pasti ini adalah suruhan Allah. Dan dia dah tak pandang pada dalil. Dia dah tak pandang pada bukti. Dia tak pandang pada sebarang hujah. Kerana dia punya mindsetnya adalah wajadna 'alaiha aba'ana, perbuatan yang kamu dakwa Muhammad bahawa ianya adalah keji, ianya adalah buruk. Macam mana nak buruk? Padahal nenek moyang kami dah buat beribu tahun. Dah buat bertahun-tahun. Dan apa yang nenek moyang kami buat, maka pasti itu adalah Allah suruh. Itu adalah betul. Dan itu adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang bertanya surah apa? Surah yang ke-7 Al-A'raf, muka surat 153, ayat yang ke-28. Mohon sahabat-sahabat bantu catatkan di ruang komen supaya yang baru join boleh tahu kita berada di mana. Maka itu pengajaran dia, yang mana syaitan tanamkan dan Al-Quran ceritakan kebanyakan daripada orang yang melakukan fahisyah, perbuatan keji, maka alasan mereka, hujah mereka pada waktu itu adalah
wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha. Ahlan-ahlan kepada yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Kita sedang membaca ayat yang ke-28 daripada surah yang ke-7, surah Al-A'raf. Maka Al-Quran menerangkan kepada kita bahawa summa ba'da zalika yahtajun, kemudian orang-orang yang melakukan perbuatan keji ini mereka berhujah bahawa macam mana mereka nak tinggalkan amalan ini, padahal ini adalah amalan nenek moyang mereka. Dan pada waktu itu ini pasti adalah perintah Allah, kerana nenek moyang mereka tak akan mungkin melakukan perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala tak suruh. Maka pada waktu itu Allah balas, Allah beri jawapan. Allah beri jawapan. Allah kata, wahai manusia, cuba kamu fikir. Cuba kamu fikir sebentar. Maka firman Allah, qul, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, innallah, sesungguhnya Allah, la ya'muru, tidak pernah menyuruh, bil fahsya, terhadap perbuatan keji. Allah tak pernah suruh melakukan perbuatan keji. Lalu kenapa kamu nak buat? Allah tak pernah suruh melakukan perbuatan keji. La ya'muru bil fahsya. Lalu kalaulah kamu kata nenek moyang kamu pada waktu itu buat dan mereka pasti buat benda betul yang mana Allah suruh, cuba kamu berfikir wahai manusia, menyekutukan Allah dengan berhala, bertawaf dalam keadaan bertelanjang di Baitullah. Cuba kamu fikir, adakah pernah Allah menyuruh perbuatan keji? Tak pernah. Innallaha la ya'muru bil fahsya. Sesungguhnya Allah tak pernah menyuruh melakukan perbuatan keji. Lalu bererti pada waktu itu, apa yang nenek moyang kamu buat pada waktu itu adalah salah. Sebab Allah tak pernah menyuruh melakukan perbuatan keji. Maka sebab itu hendaklah kamu pada waktu itu jangan mereka-reka cerita tentang ini adalah suruhan Allah. Ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka firman Allah, wahai Muhammad, katakan kepada mereka, berfikir sejenak, takkanlah Allah nak suruh kamu untuk melakukan apa perbuatan yang keji. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ataqulun, adakah patut kamu mengatakan ala Allah, terhadap Allah, ma la ta'lamun, benda yang kamu tak tahu. Lalu di sini pengajaran yang ketiga adalah pentingnya ilmu. Pengajaran yang ketiga, pentingnya ilmu. Adakah kamu nak bercakap sesuatu yang mana kamu tak tahu? Adakah sekadar nenek moyang kamu buat lalu kamu rasa betul kerana itu nenek moyang kamu buat dan apa yang nenek moyang kamu buat adalah perintah Allah? Maka di sini pentingnya pengajarannya untuk belajar ilmu. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala tegur, takkanlah Allah nak suruh melakukan perbuatan keji. Qul, katakanlah wahai Muhammad, innallaha la ya'muru bil fahsya. Mana mungkin Allah Subhanahu wa taala menyuruh untuk melakukan perbuatan keji. Dan di sini pentingnya untuk mencari ilmu, untuk belajar ilmu. Sebab itu Allah sebut di hujung ayat, ataqulun, adakah kamu mereka-reka, kamu berkata, ala Allah, ke atas Allah, suatu pendustaan, pembohongan, ma la ta'lamun, perkara yang kamu tak tahu. Maka pentingnya untuk kamu belajar, pentingnya untuk kamu menuntut ilmu, supaya kamu pada waktu itu tidak mengatakan ke atas Allah perkara yang kamu tidak tahu. Maka inilah ringkasan ayat yang ke-28. Ada 3 pengajaran yang kita boleh ambil. Mudah-mudahan Allah sentiasa jaga, pelihara setiap daripada kita daripada terpedaya dengan hasutan syaitan. Syaitan pada waktu itu bila menghasut, luar biasa hasutannya. Dia boleh pada waktu itu merosakkan manusia, membinasakan manusia. Inilah 3 pengajaran yang kita boleh ambil daripada ayat yang ke-28. Kemudian ayat 29 dan 30. InsyaAllah kita akan sambung esok. Kepada sahabat-sahabat yang kali pertama join, jemput join di Telegram channel Kuliah Umar Aziz. Banyak perkongsian hayati Quran yang kita kongsikan juga di sana. Jemput join, hanya perlu search di Telegram Kuliah Umar Aziz.
Mudah-mudahan insya-Allah kita jumpa jam 6 petang nanti dalam program Hamba Ilahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.